Hai, Assalamualaikum, bersama saya Ju Zairi. Hari ini saya akan berkongsikan satu kisah menarik di mana salah seorang pelajar yang bernama Amin, tiba-tiba roommate dia bagi tahu dekat dia. Tahu dia cakap apa? Dia cakap dalam bilik ni ada hantu tau. Diganggu oleh hantu di asrama kenanga UiTM Shah Alam. Hai, Assalamualaikum, bersama saya Ju Zairi. Apa khabar dengan bangsa-bangsa Ju Zairi sekalian? Bangsa kan? Okay, macam biasa hashtag kita Team Ju Zairi. Okay guys, sebelum tu macam biasa saya akan bagi tahu bahawa video ini saya record bukan pada pukul 12.30 malam, bukan pukul 1 pagi, bukan pada pukul 2 pagi, tapi pada pukul saya tak nak cakap lah kan, saja ambil feel saja ambil feel lah. Tapi saya gagahkan juga seram sejuk kan, walaupun saya tak cerita lagi. Jujur saya cakap, bulu roma saya dah naik. Okay, jom. So tanpa buang masa, sebelum tu untuk anda yang baru datang dalam channel saya, sama-sama support saya dengan tekan butang subscribe button di bawah secara percuma sahaja. Okey, jom tanpa buang masa kita baca kepada tajuk utama kita, iaitu katil digegar, ada bunyi cakar di dinding, kisah seram pelajar di UiTM Shah Alam. Bila bercakap tentang alam gaib ataupun benda yang pasal hantu ke pasal jin ni, ramai yang tak percaya. Ramai macam Allah, benda-benda merepek lah, tak nak dengar semua ni. Sebenarnya benda ini ada dan sudah wujud lama. Di mana kan salah seorang pelajar UiTM yang bernama Amin ini, dia menceritakan pengalaman beliau. Amin duduk di salah sebuah kolej di UiTM, di mana satu bilik asrama ini kan, ada banyak ada asrama. Dalam banyak bilik tu, dia duduk di satu bilik yang sebenarnya sudah 3 tahun tidak berpenghuni. Dan dengar cerita bahawa bilik ini telah membuat ramai sangat orang pelajar tak tahan duduk di bilik tersebut, dan sampai ada yang tukar kos ataupun tukar bindang semata-mata tak nak duduk di bilik itu. Kisah ini berlaku pada awal tahun 2016, di mana Amin ini masa semester terakhir, di mana mak ayah dia ada salah sebuah status, ada kewangan, daripada segi kewangan melayakkan Amin untuk duduk di asrama. Dan Amin ini dia pelajar yang dapat asrama yang paling lewat, antara yang paling lewat. Maksudnya lepas intake asrama pertama, dia yang hujung, yang bahagian rayuan, yang betul-betul ada kosong bilik baru dia masuk. So itu Amin dapat yang paling hujung sekali, dan dia dapat di bilik di tingkat 4, yang paling atas, yang paling hujung, yang paling gelap jauh. Dan Amin ini dapat kolej Kenanga 1 tingkat 4, bilik nombor 9 ataupun dipanggil K1/409. And mana geng-geng student UiTM Shah Alam, mesti korang tahu kan bilik ni, betul tak? Untuk pengetahuan anda semua, bilik ini sebenarnya dah 3 tahun dah tak dibuka sebab di atas gangguan mistik. Dan di mana pengetua
ketua kolej ni sebelum bagi Amin masuk, dia bagi tahu awal-awal bilik ni sebenarnya ada gangguan, tapi kalau kuatkan hati, insya-Allah tak ada apa-apa. Maksudnya secara logik dia dah bagi warning lah dekat Amin. Tapi disebabkan dia adalah pelajar final STEM dan tengah fokus thesis ataupun FYP, jadi dia macam tak kisahlah, aku tak kisahlah duduk mana, yang penting aku nak fokus aku punya FYP. Yelah nak grad kan. Semasa Amin masuk bilik itu kan, dia roommate dia dah masuk awal seminggu lah, tapi pengetua bagi warning dekat Amin, jangan cerita tentang itu kepada dia punya roommate. Dan pada suatu hari dia tengah tengok cerita hantu bersama-sama dengan roommate dia, dan tengah sedap tengok cerita, layan cerita hantu lah. Tiba-tiba roommate dia bagi tahu dekat dia. Tahu dia cakap apa? Dia cakap, dalam bilik ni ada hantu tau. Tiba-tiba Amin naik bulu roma kan. Roommate dia adalah orang Sarawak kan, di mana pada mula-mula dia masuk bilik tu macam biasalah, dia salam dengan roommate dia, borak-borak pengenalan macam biasalah. Dan kebetulan roommate dia tengah tengok cerita hantu pada first day dia masuk tu, dan yelah seriau lah. Tiba-tiba Amin rasa seriau kan, apa hal ni, tengok cerita hantu dalam ni tentang hantu, dan dalam tentang hantu. Macam itulah perasaan dia. Masa hari pertama Amin masuk bilik, dan dia cerita lah bilik ni ada hantu, pintu loka dia pernah ditendang kuat, boom. Dan lepas tu dia dengar cakar bawah katil, dan bunyi cakar dekat bawah katil. Tapi yang paling seram, bukan tak nampak, dia boleh nampak benda itu. Bilik Amin ni adalah bilik yang paling hujung dan salah satu kolej yang antara digunakan. Dan disebabkan dia duduk bilik yang paling hujung, pemandangan dia adalah menghadap luar ataupun menghadap hutan. Dan setiap malam memang masa dia nak tidur, memang dia tak buka tingkap, tak buka langsir lah. Yelah, dia pun seram kan duduk sana, so dia tutup semualah setiap malam. Dia punya roommate merupakan salah seorang student architecture ataupun orang panggil arkitek lah kan, di mana memang balik selalu lewat malam. Dan Amin memang takutlah nak tidur seorang-seorang, sebab bila dia tidur situ macam-macam kacau dia. Tu hari ni Amin pernah tidur seorang, tiba-tiba dia terdengar bunyi suara perempuan jerit. Perempuan jerit, ada bunyi tapak kaki berjalan di depan pintu dia, yang bunyi jalan lah, cap. Yang memang tak logik lah kan, tengah pagi ada orang berjalan. Ada juga Amin menceritakan bahawa ada orang ketuk dia punya besi katil, yang bunyi besi ting ting ting, macam besi berlaga dengan besi. Amin ni dia masih sedapkan hati, dia cuba abaikan. Dia cakap macam, oh ni semua imajinasi aku je. Sampai roommate dia cerita apa yang roommate dia hadapi, so dia pun rasa wow, ni betul-betul jadi, bukan sekadar mimpi. Pada suatu hari kan, bilik Amin ni, bilik dia ada 5 tingkap. Senang cerita macam ada 5 bingkai lah, 1, 2, 3, 4, 5. Dan setiap malam dia akan tutup tingkap. Langsir pun dia tutup semua, kecuali di yang hujung kiri dengan hujung kanan sahaja, untuk angin bagi masuk lah. Dan setiap pagi kalau dia terjaga, dia sangat terkejut sebab kiri kanan ini tutup, tapi di bahagian 3 yang tengah itu terbuka luas. Dan benda ini kerap sangat terjadi umpama dia nampak benda tu di tingkap tengah-tengah tersebut. Dan disebabkan itu terpaksa panggil lah kan, sampai panggil ustaz datang baca yasin, baca doa dan sebagainya. Dan benda ini berlaku berulang-ulang kali, sehinggalah pejabat kolej ini tampal satu notis berwarna kuning di pintu bilik tersebut, dan bilik Amin tinggal itu terpaksa ditutup. Kalau biasa korang tengok apa dekat pintu-pintu yang ada tulis apa Al-Fatihah ke ataupun ayat kursi ke kan, baca bacaan tu lah kan, mesti ada. Sebab apa? Sebab ada gangguan
di dalam. Amin dia pernah ceritakan benda ini dekat dia punya kawan, dekat dia punya mak ayah dan sebagainya, tapi mereka tidak percaya benda ini. Dia cakap Amin, aduh Amin, kau ni hayalan je, jangan percayalah, ni bukan benda betul, abaikan je. Sampai dia tunjukkan bukti yang sampai notis itu dikeluarkan tanpa dekat bilik, barulah mereka percaya. Dan pada tahun 2016 pengetua panggil Amin untuk berbincang untuk tukar bilik untuk dia lah. Tanpa buang masa, Amin terus cakap yes, nak tukar bilik. Memang terus nak tukar bilik. Yelah, macam-macam kena kacau kan. Lepas tu ada seorang ustaz ni, dia bagi tahu memang bilik ini adalah laluan untuk benda itu. Jadi kisahnya Amin bertukar bilik dan alhamdulillah tidak lagi diganggu sehingga tamat belajar. Jadi itu adalah kisah yang diceritakan oleh sahabat kita yang bernama Amin semasa beliau pengalaman beliau tinggal di UiTM Shah Alam. Saya tak tahulah sekarang macam mana jadi dengan bilik itu. Mungkin ada beberapa student yang tengok video ini ataupun share video ini, kita kasih viral, kita tengok, kita cerita sikit pengalaman macam mana. Tapi jangan ambil terlalu serius. Kalau ambil terlalu serius, memang benda tu akan kacau kita. Kita hanya ceritakan, berkongsi, apa orang panggil, sebagai pengalaman lah kan. Hanya sebagai pengalaman. Dan salah satu jugalah boleh jadi sebagai kita punya iktibar dalam hidup kita. Jadi saya rasa itu saja kisah untuk kali ini. Mungkin kalau korang ada pengalaman yang menyeronokkan, dan boleh kongsi di ruangan komen di bawah, ataupun boleh hantar di email saya. Email saya akan letak dekat description. Dan kalau cerita anda sangat menarik, saya akan buat satu video khas tentang cerita anda. Okay? Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Sebelum tu, jangan lupa like, komen, share dan sama-sama subscribe. InsyaAllah kita bantu satu persatu. Okay? Jadi saya rasa itu sajalah untuk episod kali ini. Kita jumpa di next episode InsyaAllah. Okay? Jadi itu saja pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mistik. Bye bye.